Assalamualaikum, salam sejahtera. Cikgu Nan kembali lagi. Dalam sesi video pada kali ini, kita akan belajar pelajaran matematik SPM, iaitu pelajaran ubahan ataupun dalam bahasa Inggerisnya variation. Dalam pelajaran ini, kita akan melihat bagaimana perubahan berlaku kepada satu pemboleh ubah yang menyebabkan perubahan pada pemboleh ubah yang satu lagi dengan syarat-syarat yang tertentu. Dalam pelajaran ini kita akan lihat tiga jenis ubahan ataupun variation ini, iaitu yang pertama ialah apa yang dikatakan ubahan terus, ataupun dalam bahasa biasa kita akan jumpa prosa ataupun perkataan berkadar terus. Yang kedua adalah hubungan yang melibatkan perkadaran secara songsang. Dan yang ketiga, kita akan melihat ubahan yang melibatkan gabungan antara berkadar terus ataupun ubahan langsung dan perkadaran songsang, ataupun gabungan kedua-duanya dan lebih daripada dua jenis perkadaran. Jadi dalam ubahan terus dan ubahan songsang, kita akan melihat bagaimana perubahan suatu pemboleh ubah ataupun nilai pemboleh ubah ini menyebabkan perubahan kepada nilai pemboleh ubah yang satu lagi. Apa yang dimaksudkan dengan ubahan langsung ialah perubahan nilai pada satu pemboleh ubah menyebabkan perubahan yang berkadaran dengan pemboleh ubah yang pertama. Jadi jika kita lihat dalam ubahan ini, sekiranya pemboleh ubah yang pertama itu meningkat, pemboleh ubah yang kedua juga akan meningkat dengan perubahan yang setara ataupun berkadaran. Sementara bagi ubahan songsang, perkara yang berlaku adalah sebaliknya, di mana kenaikan nilai pada satu pemboleh ubah akan mengakibatkan pengurangan nilai pada pemboleh ubah yang kedua dengan kadar yang tertentu. Jadi kalau sekiranya kita mempunyai pasangan nilai yang melibatkan dua pemboleh ubah ini, dalam kes mudah kita boleh mengagak apakah pattern perubahan yang berlaku dan membolehkan kita menentukan apakah dia pasangan nilai bagi satu pemboleh ubah sekiranya pemboleh ubah yang pertama kita ketahui. Dengan mempelajari pelajaran ini, kita akan dapat menyelesaikan hal ini dengan lebih mudah, iaitu dengan cara kita menukarkan dalam bentuk perubahan biasa, dalam bentuk ayat biasa ke dalam bentuk ayat matematik ataupun persamaan matematik yang menghubungkan di antara pemboleh ubah ini. Dengan ini, nilai pemboleh ubah yang satu lagi kita dapat perolehi dengan lebih mudah. Jadi dalam bahagian yang pertama video ini, cikgu akan tunjukkan bagaimana kita boleh menukarkan daripada ayat biasa yang menghubungkan perkadaran antara satu pemboleh ubah kepada pemboleh ubah yang satu lagi ke dalam bentuk persamaan matematik. Katakan kita diberi bahawa suatu pemboleh ubah Y berubah secara langsung dengan X ataupun berkadar terus dengan X. Dalam matematik kita tulis Y berkadar terus dengan X, katakan X kuasa N. Perhatikan, simbol ini adalah merupakan simbol berkadar terus ataupun berubah secara langsung. Kita boleh tukarkan dia ke dalam bentuk persamaan dengan menggunakan tanda sama bagi menghubungkan dua pemboleh ubah ini, tetapi kita perlu menambahkan satu pemala. Jadi apa yang berlaku? Dia akan jadi Y sama dengan KX kuasa N, di mana K adalah suatu pemala ataupun suatu nilai yang tetap, yang tidak berubah,
sementara N adalah sebarang nombor ataupun sebarang integers. So, ubahan yang seperti ini kita panggil sebagai ubahan langsung. Sekiranya kita ada hubungan di antara dua pemboleh ubah, katakan X dan Y, dan dikatakan Y berubah secara songsang dengan X kuasa N. Ini ditulis sebagai Y berubah secara terus, kita menggunakan simbol yang sama ataupun berkadar langsung dengan, apabila dikatakan secara songsang, dia adalah 1 per X kuasa N. Perhatikan, kita masih menggunakan simbol yang sama, iaitu simbol berkadar terus, tetapi perubahan yang berlaku kepada X kuasa N, ia adalah salingan ataupun 1 per. Apabila kita hendak mengubah hubungan ini ke dalam bentuk persamaan, dia akan jadi Y sama dengan K darabkan dengan 1 per X kuasa N, ataupun kita boleh tulis Y sama dengan K per X kuasa N. Perhatikan, masih ada pemalar K yang dibentuk di sini. Sekiranya dia melibatkan lebih daripada 3 pemboleh ubah, katakan kita ada satu hubungan yang menyatakan Y berkadar terus dengan X kuasa 2, katakan. Dan kita juga diberi Y berkadar songsang ataupun berubah secara songsang dengan Z. So, berkadar songsang, kita tulis Y berkadar terus dengan 1 per Z. Ini melibatkan 2 ubahan, iaitu Y berkadar terus dengan X kuasa 2, Y berkadar songsang dengan Z. Kita boleh gabungkan kedua-dua hubungan ini, iaitu Y berkadar langsung dengan X kuasa 2 dan berkadar songsang dengan Z perkan dengan Z per ataupun bagi, menunjukkan dia adalah berkadar songsang. Bila kita nak tukarkan dia kepada persamaan, sama juga dengan ubahan langsung, ubahan songsang, kita masukkan tanda sama, dia akan jadi Y sama dengan, kita perlu terbitkan satu pemalar K, X kuasa 2 perkan dengan Z. Ini adalah cara bagaimana untuk kita menukarkan ubahan yang lebih daripada 1, melibatkan 3 pemboleh ubah. Malahan kalau lebih daripada 3 pun kita boleh lakukan menggunakan cara yang sama. Kita gabungkan, yang mana berkadar terus kita letak di sebelah atas, yang berkadar songsang kita letak di sebelah bawah. Tukarkan kepada persamaan, letakkan tanda sama dan jangan lupa tambahkan nilai pemalar K. Bagaimanakah caranya untuk kita mendapatkan nilai pemalar K tadi? Nilai pemalar K tadi boleh diperolehi dengan syarat kita mengetahui pasangan sepadan bagi nilai pemboleh ubah yang dihubungkan tadi. Bagi ubahan yang melibatkan 2 pemboleh ubah, satu pasangan pemboleh ubah ini sudah memadai. Sekiranya kita ada 3, kita memerlukan sekurang-kurangnya 2 pasangan dan begitulah seterusnya. Sebagaimana untuk mendapatkan nilai K, kita akan tunjukkan dalam contoh soalan ini. Sekarang perhatikan contoh yang pertama. Diberi P berubah secara langsung dengan kuasa 2 bagi T dan P sama dengan 36 bila T sama dengan 3 per 2. Nyatakan P dalam sebutan T. Perhatikan dalam soalan ini. Nyatakan P dalam sebutan T bermaksud kita perlu memberikan hubungan di antara P dan T yang melibatkan persamaan. Kita mudahkan dulu soalan ini dalam bentuk simbol matematik. P berubah secara langsung dengan kuasa 2 bagi T, kita tulis sebagai P
berkadar terus dengan T kuasa 2. Ini adalah kuasa 2 bagi T. Dan apabila kita tukarkan dia kepada persamaan, tadi kita dah lihat bahawa kita perlu menambahkan pemalar K. Jadi P sama dengan K T kuasa 2. Jadi dalam kes ini, kita perlu mengenal pasti apakah dia nilai K. Untuk mengetahui nilai K, kita perlu menggunakan maklumat pasangan nilai yang diberikan. Dalam soalan diberikan bahawa P sama dengan 36 bila T sama dengan 3/2. Jadi kita gantikan dalam persamaan ini. 36 sama dengan K. T adalah 3/2 kuasa 2. Kita mudahkan dan selesaikan. 36 sama dengan 9K perkan dengan 4. Untuk dapatkan nilai K, bawa 9/4 ke sebelah kiri. Kedudukannya akan jadi terbalik. 36 darabkan dengan 4 perkan dengan 9. 9 darab 4 adalah 36. Maka nilai K adalah sama dengan 16. Bila kita dah kenal pasti apakah dia nilai K, masukkan saja dalam persamaan. Oleh sebab itu, P akan sama dengan 16 T kuasa 2. Ini adalah jawapan pada soalan ini. Ini adalah P dalam sebutan T. Sekarang perhatikan contoh yang kedua. Rajah menunjukkan beberapa pasangan nilai pembalik ubah X dan Y. Bila X sama dengan 16, Y adalah 12. Bila X sama dengan W, Y sama dengan 8. Diberi Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X, cari nilai W. Jadi untuk mengetahui nilai W, sudah tentu kita memerlukan satu persamaan yang menghubungkan di antara Y dan X. Jadi langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mendapatkan hubungan di antara Y dan X. Apakah hubungan yang diberikan dalam soalan? Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. Kita boleh tulis Y berkadar terus dengan 1 per punca kuasa 2X. Jadi kita akan dapatkan persamaannya. Kita tulis Y sama dengan, kita perlu tambah pemalar K perkan dengan punca kuasa 2X. Sekarang kita perlu menentukan apakah dia nilai pemalar K. Kita perlu menggunakan pasangan nilai Y dan X. Pasangan yang lengkap adalah pasangan yang pertama. X sama dengan 16, Y sama dengan 12. Kita gantikan dalam persamaan ini. 12 akan sama dengan K per punca kuasa 2, 16. Punca kuasa 2, 16 bernilai 4. Jadi, nilai K adalah 12 darab 4, iaitu 48. Jadi, sekarang kita dah tahu bahawa hubungannya adalah Y sama dengan 48 per punca kuasa 2X. Itu adalah merupakan hubungan di antara Y dan X. Soalan ini menghendaki kita mencari nilai W. W adalah nilai X bila Y sama dengan 8. Jadi jika tulis balik persamaan itu, Y sama dengan 48 per punca kuasa 2X. Kita gantikan nilai Y sebagai 8. 8 sama dengan 48 per punca kuasa 2X. Jadi apa yang perlu kita lakukan seterusnya adalah selesaikan persamaan ini. Kita tulis di sebelah sini, memandangkan ruang di bawah yang agak terhad. 8 punca kuasa 2X sama dengan 48. Punca kuasa 2X sudah tentu 48 bahagikan dengan 8, iaitu 6. Bagaimana untuk mendapatkan nilai X? Kita perlu kuasa 2kan kedua-dua belah persamaan. Jadi bila kita kuasa 2kan punca kuasa 2, kita akan dapat X saja. Dan bila kita kuasa 2kan 6, kita dapat 36. Oleh sebab itu, nilai bagi X adalah 36. So dalam kes ini, nilai W sama dengan 36. Ataupun kita boleh gantikan di peringkat ini. Y sama dengan 48 per dengan X
per dengan punca kuasa 2X jadi 8 sama dengan 48 perkan dengan punca kuasa 2W. Sebab kita dah tahu X adalah W. Jadi, semua ini kita boleh gantikan dengan W. Seterusnya kita akan dapat W sama dengan 36. Cikgu berikan lagi satu soalan. Contoh yang ketiga. P berubah secara langsung dengan R dan berubah secara songsang dengan punca kuasa 2T. Soalannya bentukkan hubungan antara P, R dan T sekiranya P sama dengan 12 bila R sama dengan 6 dan T sama dengan 4. Jadi dalam soalan ini kita perlu membentuk hubungan dan ia melibatkan pemboleh ubah P, R dan T. Kita ubah terlebih dahulu soalan ini ke dalam bentuk ayat ataupun simbol matematik. P berubah secara langsung dengan R, kita boleh tulis P berkadar terus dengan R. Dan berubah secara songsang, maknanya P berkadar langsung dengan 1 per, itu songsang, punca kuasa 2T. Punca kuasa 2T. Jadi, ini adalah hubungan yang pertama. Hubungan yang kedua, kita boleh gabungkan. Ini bermakna P berkadar langsung dengan R dan berkadar songsang dengan punca kuasa 2T. Langkah yang berikutnya, kita perlu bentukkan hubungan bermaksud persamaan. Jadi, kita tukar kepada tanda sama. Kita tambah pemalar K, R perkan dengan punca kuasa 2T. Langkah berikutnya, kita perlu dapatkan nilai K. Caranya, gunakan pasangan ketiga-tiga nilai yang diberikan tadi. Jadi, bila P sama dengan 12, jadi 12 sama dengan R adalah 6 dan T adalah 4. So, punca kuasa 24. Perhatikan, punca kuasa 24 adalah 2. 6 bahagikan dengan 2, kita dapat 3. Bermakna 12 sama dengan 3K. Jadi K akan sama dengan 12 perkan dengan 3, iaitu 4. Jadi, dengan itu, kita boleh tulis pasangan yang lengkap dengan nilai K. Jadi, P akan sama dengan nilai K adalah 4. Darabkan dengan R perkan dengan punca kuasa 2T. Ini adalah merupakan hubungan yang mengaitkan di antara P, R dan T. Cukup dulu untuk kali ini, hingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Jangan lupa subscribe channel Cikgu Nan kembali lagi. Tekan loceng notifikasi untuk mendapatkan notifikasi bila cikgu postkan ataupun uploadkan video-video yang terbaru. Jangan takut, jalan terus. Wassalamualaikum, salam sejahtera.